Okey, so, macam mana kita nak nak dapatkan satu teori yang berkait rapat dengan fenomena kajian kita. Di situ yang that's why lah katanya kalau dalam PhD ni kita kena kata apa, kena always membaca sebab nak dapatkan asas kata apa kajian kita tu. Kemudian teori juga dia beritahu kat kita mengapa dan apa sebab dan apakah perkara yang berkait di antara satu sama lain. Ini teori. Okey. Kemudian dia juga merupakan satu konsep tersusun atau satu prinsip menerangkan satu-satu fenomena tertentu. Kalau kita tengok daripada ahli-ahli kata apa penyidik-penyidik yang lepas ni, dia akan bercakap benda yang sama saja, iaitu dia adalah untuk menerangkan satu perkara asas dan ada setengahnya adalah untuk meramal dan menerangkan satu-satu fenomena. That's why kadang-kadang kita tengok teori ni kadang-kadang dia bagaimana, contoh kalau kita buat satu kajian, kita nak tengok macam mana interpretation, gaya interpretasi kata apa, audience terhadap kata visual. Kita tengok gaya dia, macam mana cara-cara audience itu membuat interpretation. Jadi ada setengah teori, contohnya Abigail Hawson. Abigail Hawson ni, dia ni adalah kata apa, pengkaji dalam teori literasi visual. Dia tengok kata apa, dia memerhati selama 10 tahun duduk di galeri, dia tengok macam mana audiens itu melihat pada kata apa gambar-gambar yang terdapat dalam galeri tersebut. Okey, dia that's why dia membuat 5 step of interpretation. Okey, nanti saya akan terangkan sedikit nanti. Okey, contoh yang kedua adalah contohnya macam Paul Martin Lester. Okey, Lester dia buat visual grammar. Visual grammar ni dia dah siap-siap dah bagi tahu apa kata apa konten, kandungan dalam gambar yang kata apa grammar-grammar dalam gambar tu yang orang nak tengok, yang orang akan gunakan. Seperti contoh salient, ada kata form ciri-ciri formalistik sikit, dan juga macam mana kata apa visual itu menyampaikan mesej itu daripada Lester. Okey, tetapi kita contohnya macam Barrett, dia ada interpretation, dia ada descriptive interpretation dan sebagainya. Tetapi bila kita sebut teori ni, dalam mana-mana teori, dia tak ada satu pun teori yang betul-betul perfect. Dia mesti akan ada kelompongan dia mesti akan ada kata apa sesuatu gap yang kita boleh masuk, yang kita boleh tambah ataupun yang kita boleh kaji. Ini yang saya sebutnya macam mana dia menjelaskan sesuatu. Okey. Jadi maksudnya kita kena jelas bahawa sebenarnya untuk kita faham sesuatu fenomena ini, kita perlu memilih teori yang betul. Teori yang ada kaitan dengan kajian kita, disebabkan kerana teori itu dia akan membantu menerangkan apa yang berlaku, sesuatu kejadian, sesuatu perkara, dan juga ada juga teori dia dah ada finding dia ada dia punya kata apa ramalan-ramalan dia, di mana ia sangat berguna dalam satu-satu kajian tu. Jadi itulah sebab saya kata bila kita buat PhD ni, menulis PhD ni, salah satu yang kita jenuh jugalah kita nak betul-betul faham adalah kita kena betul-betul kata apa memahami konten teori tu. Baru yang katanya kita dapat membangunkan kerangka konsep, kita dapat tahu apakah macam contohnya objektif kajian yang kita nak buat, baru kita akan dapat idea tu. Sebab tu teori ni sangat penting dalam kajian PhD. Okey. Jadi di sini saya gariskan ada 4 fungsi teori dalam kajian ni. Yang pertamanya adalah membentuk kerangka kajian. Ramai yang tak jelas kat sini. Memang betul bila kita buat PhD, salah satu benda yang memeningkan kita adalah untuk nak membangunkan kerangka dalam kajian. Nanti saya akan terangkan seperti apa itu kerangka kajian. Yang kedua adalah mensintesis idea baru. Okey, memang betul macam saya sebut tadi, teori ni dia akan ada kelompongan dia. Mungkin ada setengah teori ni dah berusia 50 tahun, 60 tahun yang lepas. Tapi dia boleh disesuaikan dengan keadaan kajian kita yang situasi sekarang ini. Okay, that's why ada yang tanya pada saya, kena gabung ke satu teori cukup ke doktor, kena gabung 2 teori dan sebagainya. Ia bergantung kepada kajian kita. Macam saya menggabungkan 2 teori. Sebab saya kata Abigail Hawson dia hanya melihat audience. Macam Terry Barrett dia ada melihat kepada pandangan sisi jurugambar bila menghasilkan karya tu. Sebab kita nak tengok bukan kita nak tengok audience saja macam mana audience tengok gambar. Tapi dalam masa sama kita pun nak tahu juga macam mana jurugambar punya
kata apa, perception dia punya interpretation dia dan sebagainya. Jadi ini yang saya sebut, teori ni pun ada memberikan kita satu idea-idea lah dalam kajian kita ni. Yang ketiga adalah menjelaskan sesuatu fenomena. Macam saya sebut tadi, kata apa, menjelaskan berkenaan dengan interpretasi dalam image fotografi contohnya. Lebih kurang kalau kita tengok, dia kebanyakan lebih kurang sama je. Tapi mungkin dia ada kata apa, pertambahan-pertambahan, contohnya macam medium, contohnya interpretasi ni mungkin dia ada membabitkan kepada pengalaman. Maknanya dalam teori-teori ni dia dah disebutkan. That's why kalau kita nak faham sesuatu kajian tu, kita kena tengok, kita kena baca teori. Sebab kerana teori itu menjelaskan satu fenomena. Dan yang terakhir adalah generalisasi yang dapat diuji. Yang ni saya akan tegangkan sedikit apa yang dimaksudkan generalisasi yang dapat diuji. Okey. Okey semua boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okay. Jadi dalam bila kita buat PhD, salah satu perkara yang kita kena bangunkan adalah membentuk kerangka dalam kajian ni. So apa itu kerangka ni dan apa peranan teori dalam membangunkan kerangka tu? Yang ni yang saya ambil ni, iaitu teori ni dia menghubungkan data-data antara satu sama lain dan membantu pengkaji agar lebih terarah dalam menjalankan kajiannya. Ini yang saya sebut sebagai dia bantu kita supaya kita on track dalam kajian kita. Dan juga teori ni sebenarnya dia menggambarkan gambaran secara visual. Sebab tu saya kata, kalau salah satu petua lah, kalau kita dalam Viva ni sebenarnya kita tak, katanya memang sangat tak digalakkan kita membuat kata apa slide lebih daripada 10 ataupun 15. Jadi salah satu cara untuk kita nak memberikan penerangan ataupun menceritakan tesis kita adalah kita tunjukkan kepada examiner kita punya kerangka kajian kita. Dalam kerangka kajian tu dah diceritakan segala-galanya, macam kiranya macam itulah kita punya jantung kita. Kita punya kata apa, arah tuju tesis kita. Jadi teori ni dia memberikan gambaran secara visual apa fenomena dan apa yang nak dikaji oleh penelidik ni. Okey. Jadi di sini kena tengok perbezaan di antara apa itu kerangka konseptual dan apa itu kerangka theoretical. Okey. Kalau kita baru nak start research, okey, kita belum kata apa, kaji lagi, kita belum ambil data lagi, belum uji lagi dan sebagainya, itu kita kenali sebagai kerangka konseptual. Okey, sebab kerangka konseptual ni dia terangkan secara ringkas bentuk kajian, hala tuju kajian, format kajian, peringkat-peringkat ataupun fasa-fasa dalam kajian. Even method pun saya masukkan dalam kerangka konseptual. So maknanya nak tunjukkan apa kita punya hala tuju kajian kita tunjukkan secara visual. Yang kedua adalah kerangka theoretical. Kerangka theoretical ni adalah perkara kerangka yang kita dah uji. Kita dah dapat jawapan, kita dah dapat dapatan. That's why kita membentuk kerangka theoretical. Jadi kalau kita buat tesis ni, PhD ni, benda pertama adalah kita bentuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual kalau kat UKM ni dia adalah chapter 2. Kenapa chapter 2? Sebab tu yang dikata dikaitkan dengan literature review, dikaitkan dengan kita punya penulisan ulasan tentang tesis kita, ulasan teori kita, okey, dan dia menceritakan kita punya kata apa, arah tuju kita punya penyelidikan kita. Ini kerangka konsep. Tetapi kalau kita dah turun fieldwork, kita dah membuat analisis dan kita dah dapat dapatan, baru kita akan kita tunjukkan kepada examiner adalah kerangka theoretical. Jadi maknanya kalau Viva nanti dua-dua kita kena tunjuk. Maknanya kalau awal Viva tu kita tunjuk kerangka konsep, bila dah dekat kita punya finding tu kita dah kena tunjuk kerangka theoretical. Okey, nanti sebentar ni saya akan tunjukkan saya punya kerangka theoretical saya. Okey. Jadi salah satu masalah yang berlaku dalam pendidikan ni, maksudnya kadang-kadang kita ni bukannya main lukis saja. Struktur tu, kerangka tu dia kena jelas. Sebab tu saya kata setiap event dia punya anak panah tu pun main peranan yang sangat besar dalam kerangka konsep. Jadi kerangka konsep ni dia punya kemudahan dia punya kebaikan dia, kepentingannya adalah
orang ataupun examiner, supervisor ataupun pendidik-pendidik ni dia boleh tengok kita punya kajian kita tu lebih senang difahami dan dapat dihuraikan secara terperinci melalui visual. Okey, dan juga bila sebut kerangka konsep ni maknanya kita dapat maknanya pengkaji ni dia mungkin dia dapat apa contohnya, okey, dia dah buat kerangka konsep dia dapat tengok keseluruhan dia punya research dia kat situ. Okey, jadi itu sebabnya bila kita buat PhD macam saya sebut tadi tu memang kita kena buat dulu kerangka konsep Okey. Jadi sebelum saya cerita pasal kerangka konsep, okey, sebab kerangka saya ni mixed method mixed method ni ini saya punya kerangka konsep kajian saya That's why kat sini kalau perasan teori saya di sini. Jelas nampak teori saya di sini Ini daripada Ebbinghaus. Ebbinghaus ni dia ada 5 step of kata apa macam mana audience membuat interpretation. Kalau ikut dia punya bacaan dia, Ebbinghaus ni kata apa? Dia kata setiap penonton yang tengok gambar ni dia mesti ada accountive. Accountive ni maksudnya penonton dia akan tengok keseluruhan gambar, dia akan bersifat macam egocentrik. Okey. Kemudian daripada dia dah kumpulkan maklumat, kemudian dia akan membangunkan makna. Okey, kemudian daripada bangunkan makna tu barulah dia categorizekan, mengikut pengetahuan dia. Ini yang kita sebut kadang-kadang audience ni dia tengok berdasarkan pengalaman dia, knowledgeable dia dan sebagainya. Kemudian bila dia dah kategori, baru dia buat interpretasi. Lepas tu baru dia membuat dia punya recreative-nya, dia punya macam solution, dia punya macam pandangan dia berdasarkan apa yang dilihat pada ketika itu. Jadi maksudnya Hausen ni dia cakap, dia kata tak boleh tak boleh langkah pun step-step ni. Ni lebih kurang macam literasi visual punya teori lah, lebih kurang. Tapi Hausen ni masalah dia kalau tengok kajian-kajian dia punya kita baca teori kadang-kadang gap teori tu dia hanya tengok dalam aspek penonton semata-mata. Dia tak tengok macam mana seseorang pelukis ataupun jurugambar tu menghasilkan karya. That's why yang saya pilih fotografi interpretasi daripada Barrett ni. Barrett ni kalau siapa dengan Dr. Smith memang terkenal lah sebab apa memang selalu disebut pasal Barrett ni Barrett ni dia ni saya memilih yang interpretation punya teori tu sebab di situ yang kita tengok bahawa Barrett ni dia kata kalau membuat interpretasi secara formal ni perlu masuk elemen seni, kena tengok medium, kena tengok pengaruh gaya, interpretasi dan internationalist dan juga berdasarkan teknik. Teori ni saya gabungkan, means apabila saya bangunkan instrumen, saya mesti mengikut step-step teori ni. Ini bukannya kita membangunkan instrumen tu lagi-lagi yang kuantitatif ataupun kualitatif sebab kita nak uji teori. Kita nak tahu betul ke tak betul. Bukan betul tak betul, maksudnya kita nak tahu kita punya dapatan kita daripada hasil daripada kita menguji teori tersebut. Jadi itu sebabnya apabila kita membangunkan instrumen, kita membangunkan soal selidik, kita bukan main suka-suka bangun. Kita kena berlandaskan kepada teori. Sebab itu salah satu caranya adalah apabila kita baca teori, kita keluarkan indikator-indikator teori tu. Kita keluarkan indikator teori itu apa yang sudah dikaji dan apa yang tiada dalam teori itu sebab macam saya sebut tadi teori ni dia based on kita punya kajian kita dan dia mesti ada gap dia, mesti ada dia punya kelompongan dia sebab tidak ada satu pun di dunia ni yang teori dia perfect, tidak ada. Lagi-lagi tempoh sekarang Jadi apabila saya baca teori ni saya mengaitkan dia dengan literasi visual daripada saya baca Hausen punya, kemudian saya tambah bacaan saya daripada Masseries, saya tambah sikit daripada Moriarty. Saya nak tengok apakah itu indikator literasi visual ni daripada situ saya nak tahu macam mana kita nak tahu orang ni literate ataupun tak literate. Jadi bila saya baca saya jumpa satu statement daripada dapatan daripada Masseries dan Moriarty, maknanya dia kata kalau kita nak tahu seseorang itu literate ataupun tidak, maknanya kita tengok dia punya interpretasi dia. Ini dia punya kandungan semantik, struktur persepsi, kandungan genre abstrak dan pesan konektif dia. Kemudian saya masukkan Langford. Langford ni dia berkait rapat dengan the technical. Ini kita punya
kata apa, macam fenomena. Maksudnya bila kita buat kerja-kerja fotografi, nak tak nak memang dia membabitkan kepada the technical. Tapi Beseris dia tidak highlightkan kepada technical tu. Dan saya masukkan technical tu sebab saya nak uji technical tu. Okey, betul ke maknanya nak tambah ke? Maknanya perlu tak kata apa indicator technical ni dalam literacy visual. Kemudian disebabkan saya buat tugas kata apa kajian dalam forensik fotografi, memang Beseris ada sebut berkenaan dengan kebolehpercayaan, manipulasi. Okey, manipulasi ni maksudnya saya kaitkan dengan kepercayaan terhadap exhibit, keyakinan manipulasi, dan juga kebimbangan estetik. Di sini saya membangunkan independent variable. Tahun ni berapa pasang Kak? Sekolah ke? Okey ke? Tak banyak lah, 2 pasang je. Mana dah ada? Okey. Okey. Di sini bila saya baca teori, saya pecahkan. Ni mana dia punya ni? Sekejap Saya punya ni ke? Bukan Okey, minta maaf lah Okey, saya sambung sikit. Ya. Okey. Bila saya baca teori, saya pecahkan mengikut kata apa IV dia. Maksudnya okey, di sini IV saya adalah indikator yang terdapat dalam literasi visual dan DV saya, pemboleh ubah bersandar saya adalah makna sarwa jagat. Okey. So kat sini kita nak tengok adakah interpretasi ini dia membawa kata apa kesan kepada makna sarwa jagat ataupun technical ini dia bawa kesan kepada makna sarwa jagat ataupun manipulasi ini dia bawa kesan kepada makna sarwa jagat. Okey, jadi saya terangkan lebih detail lagi. Jadi saya sebut ni dalam research kuantitatif. Saya sebut kuantitatif dulu. Okey, bila saya sebut kuantitatif, dia sebenarnya banyak variable. Okey, tapi ini variable yang memang kita selalu guna, iaitu yang pertama adalah pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar. Okey, bila sebut pakai statistik, nak tak nak memang kita kena ada pemboleh ubah. Okey, apa itu pemboleh ubah bebas? Pemboleh ubah bebas adalah apa sahaja benda-benda yang boleh mempengaruhi pederang, peramal atau sebab perubahannya. Okey, itu adalah perubahannya terhadap pemboleh ubah bersandar. Dia dekat maknanya dia ni boleh mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Kalau pemboleh ubah bersandar pula adalah maksudnya dia menerima kesan atau akibat kerana adanya pemboleh ubah bebas. Okey, itu yang kita nak kena jelaskan kat situ yang nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi lah. Okay, jadi ini dia. Jadi maksudnya pemboleh ubah bebas ni dia adalah sebab. Kadang-kadang pemboleh ubah bebas ni adalah manipulasi. Kadang-kadang ni adalah rangsangan. Macam saya tadi, saya membuat metod saya adalah kaedah eksperimen. Saya bagi kepada dua, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Nanti saya akan terangkan apa itu kumpulan kawalan, apa itu kumpulan rawatan. Okey, kadang-kadang pemboleh ubah ni juga peramal. Kita baca sebab kita jumpa juga satu pemboleh ubah tentang meramalkan sesuatu. Contohnya kejayaan seorang pelajar dalam bahasa Inggeris adalah kerana sikap. Dia meramal. Okey. Dan juga rawatan yang saya sebut tadi tu, rawatan okey. Jadi, pemboleh ubah bebas ini dia akan mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Apa sahaja yang terjadi dalam pemboleh ubah bersandar adalah disebabkan pengaruh pemboleh ubah bebas. Saya bagi satu contoh. Roti. Kalau kita sapu jam pada roti, jam strawberry pada roti, bila kita makan kita akan rasa strawberry. Kalau kita sapu peanut butter pada roti, bila kita makan kita akan rasa peanut butter. Maknanya pemboleh ubah bersandar tu adalah roti. Pemboleh ubah bebas itu adalah jam, peanut butter, coklat dan sebagainya. Ini yang saya sebut. Maknanya bila kita dalam research ni, PhD ni, kita dah kena justify dah apa pemboleh ubah bersandar kita. Okey. Dan juga apakah faktor-faktor dalam pemboleh ubah bebas kita. Ini yang kita kena faham lah. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya terus tak ada masalah Okey. Tetapi saya kena jelaskan juga dalam kajian kadang-kadang kita tak boleh anggap bahawa hanya dua pemboleh ubah bebas saja dalam kajian tu.
Tetapi sebenarnya masih banyak lagi variable yang ada. Contohnya pemboleh ubah luaran ni. Okey, pemboleh ubah luaran ni adalah maknanya pemboleh ubah bebas yang penyelidik percaya boleh memberi kesan kepada pemboleh ubah berstandar dalam satu-satu penyelidikan. Okey, contohnya yang saya nak bagi contohnya adalah kita ambil satu contohnya. Contohnya adalah kajian dalam penyelidikan akademik pelajar. Okey, pencapaian pelajar ni turut dipengaruhi oleh contohnya adalah kecerdasan pelajar. Okey, jadi maksudnya kecerdasan pelajar ni yang pemboleh ubah Z ni dia boleh mempengaruhi kepada pemboleh ubah Y. Sebab kita faktor kecerdasan ni dia berbeza-beza. Contohnya kalau mungkin ada pelajar ni dia kurang cerdas, mungkin ada pelajar ni dia lebih cerdas. Jadi dia ni kecerdasan ni dia ni merupakan satu benda yang kadang-kadang boleh mengganggu kita punya kajian kita. Kita punya kesan kepada pembelajaran kooperatif tu. Contohnya. Okey, jadi maksudnya pemboleh ubah Z ni dia ni akan memberikan kesan juga kepada pemboleh ubah bersandar. Okey, jelas Faham Faham. Okey. Kalau pemboleh ubah introversi ni pula adalah lebih kepada mewujudkan hubungan antara pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar. Okey, maksudnya kat sini contohnya adalah pemboleh ubah Z ni lebih contohnya kepada peringkat umur, gender, okey, lebih kepada macam contohnya peringkat umur, gender, apa lagi? Dia banyak lagi faktor-faktor tu. Jadi sebenarnya pemboleh ubah introversi ni dia ni mewujudkan mewujudkan hubungan di antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Jadi maksudnya pengaruh dia ni kadang-kadang boleh menyebabkan ketiadaan sebarang hubungan di antara pemboleh ubah ni. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita expect macam contohnya macam saya lagi tu bila saya buat kajian tentang forensik foto, saya expect pegawai polis ni dia sebab dia dah berpengalaman bertahun-tahun. Dia ni dah berpengalaman dalam mengambil gambar bertahun-tahun. Tapi bila kita uji dia, okey, contohnya interpretation. Saya expect interpretation dia mesti macam mungkin julat dia mungkin tinggi. Mungkin dia kata akan menerima hubungan yang signifikan bahawa sekian. Okey. Tetapi bila saya uji tu, tiba-tiba pula rupanya mereka ni tahu teknik tu, tapi rupanya mereka ni bila sebut perkataan teknikal ni mereka tak tahu teknikal tu apa, tapi mereka tak faham teknikal tu secara formal, tapi mereka faham teknikal tu berdasarkan pengalaman dia. Jadi benda tu sedikit sebanyak dia adalah keputusan yang kita sendiri tak unexpected. Okey, sebab tu saya kata tadi yang pemboleh ubah luaran, pemboleh ubah introversi ni, dia ni kadang-kadang memainkan peranan juga. Contohnya pengalaman orang yang belajar fotografi dengan orang yang tak belajar fotografi, dia berbeza. Itu yang katanya sebabnya mewujudkan sesuatu ramalan ataupun hubungan dan sebagainya. Okey, ni saya ulang balik di sini. So maksudnya saya apabila dah baca teori, okey, saya baca pasal literacy visual, saya keluarkan dia punya indikator dalam literacy visual. Maknanya saya berkata kalau saya nak tengok betul ke kalau nak tahu seorang fotografer polis ni, dia ni literate ni, dia ni mesti mahir tentang interpretasi, dia mesti mahir dalam teknikal, dia mesti dalam manipulasi. That's why yang kita akan buat penilaian literacy fotografi forensik digital, saya menggunakan dua metod, iaitu eksperimen dan juga temubual mendalam. Okey, saya nak tegaskan kat sini bila kita sebut eksperimen ni, okey, bila sebut data statistik ni memang mudah sebenarnya. Mudah sebab apa? Apa yang berlaku itu yang kita lapor. Sebenarnya walaupun kalau nak dapatkan tesis yang tebal-tebal ni pakai kuantitatif sebenarnya dah cukup banyak dah tesis dia dah cukup tebal dah. Okey, tetapi kadang-kadang apa yang ada dalam kuantitatif dia tidak dapat dijelaskan secara terperinci. Contohnya macam saya sebut tadi,
kata apa, tiba-tiba pula rupanya polis ni dia tak tahu kata apa perkataan teknikal, tapi dia ni tahu macam mana nak kendalikan kamera tu. Jadi untuk nak menjelaskan teknikal ni, of course lah saya kena membuat temu bual dengan pegawai penyiasat. Okay, sebab saya nak tahu apa sebab dia jadi macam ni. Sebab data saya dapat keluar begini, tapi apa sebab dia jadi macam ni. That's why kualitatif ni, dia ni akan menerangkan secara terperinci fenomena sesuatu benda tu, perkara itu. Sebab tu saya bagi tahu, kalau data kualitatif ni adalah data yang kaya. Memang akan banyak data yang kualitatif. Lagi-lagi kita buat interview, akademik, undang-undang penyiasat ni, saya buat temu bual mendalam, saya buat temu bual dengan ahli akademik 2 orang, undang-undang 2 orang, penyiasat 2 orang. Saya buat temu bual secara kata apa, separa berstruktur. Separa berstruktur maksudnya saya siapkan soalan, tapi saya boleh kata apa, tanya soalan lain di luar soalan yang saya dah siapkan tu. Okay, tapi kita kena analisis dia secara verbatim, indekskan dia. Ini sebab tu saya kata bila kita buat PhD, kita memang kata apa, skill yang kita memang belajar adalah skill kita manage, macam mana kita nak manage data. Sebab tu kalau kita sebut buat interview, kita nak kena tengok dia punya kesahan dia, maknanya orang tengok sah lah dia punya interview ni kan. Maknanya kita akan buat dia secara verbatim. Maknanya kita akan type apa saja yang orang tu cakap, apa saja, ke apa, mamak, kopi tarik satu, sebagainya, kita masukkan segala-galanya dan kita susun dia by index. Ini sistem ni memang kena banyak baca macam mana nak develop sistem ni. Okay, sistem ni sebenarnya ikutkan kepada kita punya macam kata apa, mana selesa kita dan sebagainya. Okay, so di sini boleh umbah bersandar saya adalah makna sarwa jagat. Okay, jadi maknanya saya nak tahu apakah elemen-elemen dalam makna sarwa jagat ni. Saya kena menguji 3 benda ni dulu. Jelas tak? Dapat tak indikator tu? Jadi maksudnya bila kita membentangkan tesis kita, kajian kita, dengan hanya kerangka konsep ni saja, dia dah menceritakan keseluruhan kajian kita. Okay, maknanya sekali lagi saya beritahu, kerangka konsep ni adalah benda yang kita tak uji lagi. Baru kita nak develop, kita punya ada 7 tesis dan sebagainya. Okay, macam saya sebut tadi, kuantitatif saya adalah eksperimen. So saya pecahkan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Okay, kumpulan kawalan maksudnya dia terima gambar-gambar yang saya tunjukkan kepada anggota polis ni. Okay, eksperimen dia ada 3 step. Satu pre-eksperimen, pre-test, eksperimen dan juga post. Okay, pre ni maksudnya kita akan buat selected. Okay, apakah kata apa, macam kelayakan orang yang nak join untuk ujian test contohnya. Saya kata kat situ, saya tulis kat situ, maknanya anggota polis tu mestilah ada pengetahuan tentang fotografi. Dia mestilah kata apa, pernah berpengalaman 10 tahun dalam forensik, begitu. Lepas tu dia kena tahu undang-undang. Maknanya kita akan buat selected daripada pre. Okay, maknanya mereka yang layak, yang lepas ujian pre-test tu, okay, di mana kita akan buat soalan lah. Soalan tentang teknikal, soalan tentang forensik, soalan tentang undang-undang, kemudian kita akan buat kira dan sebagainya. Barulah kita akan buat eksperimen. Eksperimen ni yang kata yang saya buat soalan-soalan, saya bangunkan soalan-soalan berdasarkan kepada teori dan indikator-indikator ini. Okay, jadi kalau kumpulan kawalan, dia akan tengok gambar yang saya tunjuk tu, gambar tu dia tidak diubah. Apa gambar yang kita capture, itulah gambar yang kita tunjuk kat dia. Okey, ada fakta kes, kita siap bagi tahu. Fakta kes kita ada sekian, si mati telah dibunuh dan sebagainya, bla 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 ni apa semua. Kemudian siap tunjuk lagi ada label-label dia sebagainya, ada naratif dia, ada proses dia dan sebagainya. Tapi kumpulan rawatan ni, dia hanya terima gambar yang telah dimanipulate. Tak ada fakta kes, tiada naratif. Makna gambar yang dia tengok tu, dia dah lah manipulate. Tak disusun, tak ada labeling,
tak ada apa semua dan sebagainya. Jadi masa tu saya expect mungkin akan ada masalah lah kumpulan rawatan ni. Tapi bila saya buat analisis data, dia tidak ada jauh bezanya sebab kumpulan rawatan ni dia membuat analisis gambar-gambar yang saya tunjukkan tu berdasarkan sepenuhnya pengalaman dia. Macam kumpulan kawalan, dia tengok berdasarkan fakta-fakta dia dan sebagainya. Tapi kumpulan rawatan ni walaupun kita dah manipulate, kita dah tukar fakta kes dia, tak ada fakta kes pun kita sebut, tak ada naratif dia dan sebagainya, tetapi maknanya dia punya interpretation itu, dia punya macam kata apa, kalau ikut t-test itu dia punya kata apa perbandingan tu tak jauh beza. Dia tak jauh beza. Itu yang saya kata keputusan yang saya dapat tu yang unexpected tu. Tapi it's okay. Sebab benda tu bagus. Sebab maksudnya dalam kajian saya kata maknanya kalau sebut dalam forensik foto ni, kalau orang tu dah pengalaman, dah biasa tengok kes, should be no problem dia buat interpretasi walaupun tak dapat fakta kes, tak ada description dan sebagainya. Yang ini yang saya buat. That's why bila saya bercerita dekat kaedah kajian, saya cerita kumpulan kawalan kumpulan rawatan ni sahaja dah panjang dah. Okay? Sebab bila saya pilih eksperimen, dia punya masalahnya adalah prosedur dia. Prosedur dia ketat. Lepas tu pula dia ni kena bahagikan dua kumpulan dan kita kena jalankan kajian ujian tersebut secara sama. Tak boleh berlainan waktu, tak boleh berlainan tempat. Dia kena di bilik sebelah-sebelah. Tempoh dia kena sama. Dia kena membuat soalan yang diberikan sama, tetapi gambar yang diberikannya itu yang saya sebut yang telah dirawat dan juga yang telah dikawal. Jelas ini eksperimen. Tapi sebenarnya dalam eksperimen ni sebenarnya boleh juga kalau kita betul-betul strong daripada kita jelas dia punya prosedur dia dan sebagainya. Jadi apabila saya membangunkan instrumen berlandaskan kepada teori dan juga indikator literasi ini, dia mesti membangunkan sebab saya nak uji, nak tengok adakah dia membawa kesan kepada makna sarwajagat. Okey. Jadi bila saya dah uji, akhirnya bila kita dah menguji pegawai-pegawai polis, jurugambar polis tu, akhirnya kita dapat jumpa bahawa rupanya dalam makna sarwajagat ni, okey, apa indikator dalam makna sarwajagat ni dia mesti ada 3, iaitu perwakilan realiti, objektiviti dan juga kebolehpercayaan. Yang ini yang PhD ni. Model sarwajagat ini yang PhD dia ni. Nak dapatkan yang ini, kena uji ni. Nampak? Maknanya bila dah uji, dia akan keluar yang ini. Ini yang kata bila sebut model akhir ni, okey, yang ini dia. Tapi saya syukurlah sebab strategi yang saya pakai masa tu, saya tahu supervisor saya ni seorang yang very critical. Jadi saya sengaja pilih technical, memang technical dalam art and design, fotografi. Alhamdulillah lah. Jadi memang kata berjadi jugalah strategi itu sebab memang kalau technical ni mereka tak banyak soal sangat. Mereka ni banyak sikit diorang tanya pasal teori, diorang tanya pasal proses, proses dan sebagainya. Okey, saya nak share juga masa saya viva pada waktu tu, okey, alhamdulillah, saya rasa examiner faham apa yang saya cuba nak buat. Tetapi saya dapat satu soalan daripada pengerusi viva, pengerusi viva pada masa tu. Dia cakap dengan saya, dia tanya kat saya, setahu saya bila sebut eksperimen, you kena tambah baik lagi prosedur tu. Maksudnya, dia kata kenapa you nak kena manipulate gambar tu? Asal awak nak kena manipulate gambar tu? Kenapa awak nak jadikan dia macam nak tak ada fakta kes? Kenapa begitu? Dia kata begitulah, dia kata konsep eksperimen. Tapi saya kata begini, bila kita faham eksperimen ni, iaitu saya nak tengok seandainya macam mana penerimaan audience terhadap gambar-gambar yang telah dimanipulate. Adakah dia ni ada membangunkan persepsi yang negatif ataupun walaupun gambar tu dah dimanipulate pun dia still lagi boleh membuat interpretasi. Saya kata begitu. Okey. Begitu juga macam contohnya subjek-subjek yang dia mewakili kecederaan, jenis-jenis kecederaan dia, macam gambar mayat ketika tu, gambar mayat yang mati kena pukul.
Tapi saya tak sebut dalam kumpulan rawatan, saya kata saya main tunjuk je gambar. Tak ada soalan dibenarkan ditanya pada waktu itu. Tapi biasalah, bila kadang-kadang mereka ni bila dah tengok gambar, tak ada description, tak ada apa semua, memang akan kecoh sikit. Dia mula tanya, kenapa ni? Apa sebab begini? Tapi, bila kita kata tak ada soalan boleh ditanya, maknanya mereka membuat interpretasi berdasarkan apa yang mereka tengok dan apa yang mereka tahu. Berdasarkan pengalaman dia. Okay, jadi itu yang saya jelaskan. Tapi dia still lagi tak puas hati. Dia kata kenapa salah ni dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, examiner pula pada masa tu, memang dia dua-dua ni, tiga-tiga ni backing saya. Termasuk juga dengan apa yang daripada bahasa ni, dia pun backing juga. Alhamdulillah lah. That's why bila kita, macam saya sebut yelah kadang-kadang supervisor, examiner ni kan, dia sebenarnya yang tahu pasal research kita ni adalah kita. So jangan takut untuk menerangkan, jangan takut untuk defense. Sebab this is your research. Kita yang tahu everything pasal research tu, sebab itu yang kita buat. Itu yang kita kerja daripada pagi sampai ke malam. Data kita collect macam mana dan sebagainya. Maknanya kita lagi tahu daripada mereka. Sebab tu macam saya buat macam mana, bila saya menerangkan model akhir penyelidikan, bila saya menerangkan kerangka konsep, saya beranggapan bahawa mereka ni tak tahu apa-apa. That's why, bila kita memberi penerangan tu memang kena jelas, teratur dan detail. Okay, jelas Supervisor memang tak bantu. Supervisor masa tu memang senyum aja. Dia memang tak jawab, dia memang tak backing, dia memang tak akan cakap apa-apa langsung. Dan masa tu kita lah, segala-galanya kita yang menentukan, sebab apa kita yang menerangkan dan sebagainya. Jadi ini dia punya model akhir saya. Jadi maknanya daripada gabungan teori ini, maknanya saya tengok membangunkan indikator literasi ni. Okey, kemudian saya nak tengok indikator, apakah faktor-faktor dalam indikator ni mempengaruhi pembeli ubah bersandarnya. Lepas tu daripada dah dapat jawapan dia, dapatan dia, keluarlah saya punya model saya yang ini. Ini PhD dia. Dia tidak perlu kata apa terlalu macam berdebu dentam-dentum punya penemuan. Jangan risau. Even kita jumpa satu pun, itulah PhD kita. Macam kawan saya, dia buat tentang membuat interpretasi berkenaan dengan gambar-gambar advertising. Apa benda, ada satu terms indikator yang dia jumpa tu dah melayakkan dia dapat PhD sebenarnya. Dia jangan risau, jangan fikir nak mengubah dunia, jangan fikir macam nak best-best, macam nak research nak kena dentum-dentum dan sebagainya. Sebab tu saya kata, bila kita buat research, make it research kita itu sesimpel yang boleh, yang jelas, yang ikut proses-proses dia dengan jelas. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. Okey. Jadi ini yang saya kata, apabila teori ini, sebenarnya tadi saya sebut pasal indikator tadi, dah sebut pasal kerangka konsep tadi, maknanya teori ni dia menjelaskan satu fenomena dan memberikan pemahaman baru serta memeluaskan pemahaman, dan juga dia menerangkan apa benda fenomena yang boleh dilihat, dan juga dia boleh menerangkan konstruk kita punya kajian kita tu. Jadi that's why kita punya teori kita ni dia sebenarnya dia dah jelaskan fenomena kebiasaannya. Sebab saya tahu kalau sebut AI design ni kan, dia mesti suka sangat pakai semiotik, tak pakai semiotik dia akan pakai formalistik. Tapi sebenarnya dalam dunia ni lagi banyak teori-teori. Sebab tu kita kena korek, kita kena tengok, kita kena tengok teori-teori yang lain berdasarkan kita punya kata apa kesesuaian dia dengan kajian kita. Kalau kita buat literasi visual, banyak teori-teori berkait rapat dengan literasi visual. Okey, kalau kita membuat kata bentuk karya, tak semestinya pakai ikonografi, tak semestinya pakai formalistik, tak semestinya pakai semiotik. Okey, dia banyak lagi teori-teori yang kita boleh korek. Cuma kita nak fixkan teori tersebut dengan kajian kita. Sebab tu pentingnya untuk kita banyak membaca. Jadi kadang-kadang kita kena tengok bahawa kadang-kadang teori ni dia ni dah membantu kita membuat andaian awal. Contohnya, bila membuat interpretasi, memang banyak lebih kepada pengalaman dan pengetahuan. Dan andaian tu memang ada. Memang mana-mana teori kata interpretasi visual, dia mesti knowledge, dia mesti experience. Ini
kalau kebanyakan teori yang interpretasi visual lah. Sebab kadang-kadang contohnya apabila orang tu dia tengok gambar, okey, gambar tu contohnya kat KL, dia pernah pergi KL, of course lah dia boleh membayangkan kata apa interpretasi tu di luar kata apa kandungan gambar tersebut. Mungkin dia kata tempat KL ni lah tempat aku berkahwin dulu, tempat KL ni lah atau maknanya dia membuat interpretasi tu di luar konteks yang kita sangka tu kadang-kadang. Begitu juga dengan knowledge. Orang yang belajar kata apa art and design dengan orang yang tak belajar art and design, dia punya interpretasinya berbeza. Dalam teori ada sebut benda tu. Dan dia dah berikan andaian-andaian yang awal. Rupanya begini, rupanya begini. Jadi maknanya teori ni sebenarnya sangat membantu. Dia meramalkan sesuatu perkara. Dia menerangkan sesuatu fenomena, membantu kita dalam meramal keputusan kajian. Cuma kita nak letakkan dalam kajian kita, nak tahu betul ataupun tidak. Sesuai kata maksudnya indikator ni bila diuji dalam kajian kita, apa kesan dia kepada ini sekian dan sebagainya. Okay, sometimes bila sebut kualitatif, kualitatif ni boleh juga menggunakan pun boleh ubah, tapi saya lebih suka sebut sebagai indikator. Jadi maknanya jangan kata bila sebut kajian kualitatif maknanya kita tak perlukan pemboleh ubah, tak perlukan indikator. Sebab kalau tak perlukan indikator, contoh kita baca teori, kita tak keluarkan dia punya keyword tu, kajian kita tu, macam mana kita nak menguji benda tu, kajian, nak menguji tu. Dr. Nazri, boleh saya mencela? Ya, silakan. Saya nak bantu kita punya peserta yang ada bertanya. Ini saya ambil daripada Cik Musaddiq, ya. Dia tanya, boleh tahu kenapa dependent variable jadi universal? Bukan sepatutnya spesifik. Dependent variable boleh jadi universal. Boleh dia nak tahu kenapa dependent variable jadi universal. Okey. Ini dalam kajian saya lah. Mana sarwa jagat dalam kajian saya ke Cik Musaddiq ke ataupun secara umum. Dia macam ni. Bila sebabnya dependent betul doktor yang sarwa jagat doktor. Yang sarwa jagat okey. Begini. Dia macam ni bila sebut sarwa jagat ni, maksud saya sarwa jagat ni adalah maknanya apa sahaja walaupun gambar ni diletakkan kat mana-mana kat seluruh dunia, kat China ke, kat India ke, walaupun gambar tu dibuat di Malaysia, jadi maksudnya kalau kita tunjuk gambar tu di India, di China ni, maksudnya orang boleh faham gambar tu. Maknanya tak perlu ada translated bahasa dan sebagainya. Maknanya dia ni bersifat, maknanya dia merentasi kepada budaya, sosial budaya, bahasa, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ini yang saya masukkan sebagai makna sarwa jagat tu. Jelas tak Cik Musaddiq? Jadi jelas tak? Jadi maksudnya persoalan dia bila kita sebut makna sarwa jagat ni, apakah indikator-indikator yang mesti ada dalam makna sarwa jagat ni? Maknanya kita nak tahu apa fenomena dia, macam mana orang membuat interpretation dan sebagainya, apa indikator-indikator yang mesti ada dalam membuat interpretation gambar. That's why bila kita sebut visual ni yang dia punya, saya dalam hujah saya dalam saya punya literature review ni, saya kata bila sebut visual, keistimewaan visual ni maknanya dia tidak perlu translated bahasa. Maknanya kalau kat mana-mana letak gambar tu, maknanya orang boleh tengok, orang boleh faham, membuat interpretasi tu walaupun dia duduk kat merata-gata kat ceruk dunia sekalipun. Sebab gambar tu dia adalah bersifat universal. Itu saya punya hujah saja. Dapat? Jelas tak? Okey, faham doktor. Faham. Doktor, maksudnya research doktor tu kira dia boleh digunakan pakai universal lah, bukan spesifik dekat Malaysia punya forensik ke macam mana? Sebenarnya bukan saja boleh dipakai dalam forensik, boleh dipakai dalam pendidikan visual, boleh dipakai dalam, maknanya dia boleh diguna pakai dalam semua bidang kat mana-mana, tetapi maknanya dalam kajian yang akan datang ni, contohnya kalau mana-mana penyelidik akan datang ni, dia buat kajian, sama ada dia boleh extend saya punya model atau dia boleh kata apa, argument saya punya model. Tak ada masalah. Maksudnya kita buat kajian tu, kita membenarkan orang lain mengextend, mengkritik,
orang tu boleh kata apa membidas dan sebagainya. Maknanya dia membuka kepada korpus ilmu-ilmu yang lain. Kiranya macam tu. Dapat tak? Jadi kan that's why jadi kalau teruskan Dr. Fiza. teruskan. Jadi bermakna penemuan hello? Ya saya doktor. Assalamualaikum. Salam, ya saya doktor. Jadi bermakna dalam hal kajian doktor ini, doktor memanjangkan lagi lah, makna doktor extendkan lagi teori-teori makna sebelum ini. Betul. Ya. Jadi bermakna Dr. Nazri kemas dengan satu lagi teori makna yang dipanggil sebagai makna sarwa jagat. Hasil daripada indikator-indikator teori yang telah Dr. Nat lihat, cari dan Dr. Nat teliti, dan daripada setiap teori-teori yang diteliti itulah maka keluarlah indikator-indikator yang akhirnya membawa kepada satu penemuan teori PhD, iaitu teori makna sarwa jagat. Begitu kan? Ya, betul. Jelas ya tu. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Laju sangat ke? Laju sangat tak? Okay. Sebab tu bila kita buat PhD, macam saya kata banyak kali saya pesan, tolonglah buatlah kerangka konsep dahulu. Selagi kerangka konsep kita tak clear, selagi kita tak jumpa, maknanya kita sendiri tak clear apa kita nak buat, kerangka konsep kita pun tak ada, maknanya research kita tu kita tak clear, kita sendiri tak clear. So bila kita sendiri tak clear, that's why macam mana kita nak clearkan orang lain. Nampak tak benda tu? Okay, jadi sebab tu kalau apa-apa benda, buat kerangka konsep dahulu. Nak buat kerangka konsep, kena membaca. Kena baca teori, kena tahu fenomena dia dan sebagainya. Okay, apa yang berlaku, apa dia punya fokus dia dan sebagainya. Okay, dan teori juga ni sebenarnya, dia ni macam saya sebut tadi, dia membangunkan kajian-kajian baru. Okey, tak semestinya kita nak kena tengok kata apa kajian tu mesti bermasalah aja. Kadang-kadang ada juga benda yang positif yang kita boleh tengok. Jadi maksudnya teori ni kadang-kadang contoh boleh membantu kita dalam membentuk hipotesis. Disupport oleh literature review. Literature review ni lagi detail, lagi dia nak tunjukkan kata apa kelompongan dalam kajian tu. Contohnya dia menjelaskan lagi lebih terperinci. Sebenarnya dalam banyak-banyak bab, saya paling seronok 2 bab. Satu bab literature review sebab saya boleh menulis banyak benda. Satu bab lagi adalah finding. Sebab kita dapat finding, kita seronok. Oh, rupanya begini. Masa saya cakap, bila kita buat finding tu, kita punya idea kita akan mencurah-curah. Tapi nak dapatkan idea yang mencurah-curah ni, kita kena organize literature review kita. Literature review ni memang kita kena menulis, bukan main masuk literature review kita. Kita kena berdasarkan kepada teori, berdasarkan kepada permasalahan, kita nak terangkan lebih terperinci dan sebagainya. Jangan ingat examiner tak baca sebab kebanyakan examiner yang dilantik mesti akan baca literature review. Okey? Okey, ini saya punya yang implikasi pada teori tu. Okey, jadi maknanya daripada hasil daripada research saya ni, maknanya saya menggabungkan teori strategi pemikiran visual dan interpretasi daripada Barrett, Howson dan Barrett. Lepas tu pula saya kata bahawa daripada implikasi teori ni, maknanya saya dapat sumbang corak dan strategi interpretasi kepada jurugambar forensik. Okey, saya kata begitu sebab apa? Daripada situ kita tengok, oh rupanya kalau kita nak buat interpretasi, nak bentangkan di mahkamah, gambar-gambar forensik, maknanya jurugambar dan mahkamah ni dia kena faham macam mana kata apa teknikal, dia kena tahu macam mana nak interpret, barulah dia layak bergelar seorang yang literate. Okay, tetapi dalam kajian saya juga, saya kata bahawa salah satu problem dalam literasi visual ni adalah kompetensi visual. Kompetensi visual tu yang saya stop, saya tak kaji kat situ. Maknanya, kita kat situ, maknanya kita kena faham limitation kita dan delimitation. Macam saya cakap pada last week, saya kata kadang-kadang kalau kita banyak membaca, kita akan jumpa banyak benda. So, kalau kita tak ada satu scope, kita tak narrowkan dia, kita takkan, research kita takkan habis. Sebab dia akan jumpa. Okay, bila saya buat kata apa kajian, bila saya collect data dan sebagainya, rupanya saya jumpa satu, iaitu bahawanya kita tak tahu nak ukur, macam mana nak ukur kompetensi visual.
Contohnya Julat, contohnya kalau biasanya 100 ke 90 terbaik A, betul tak kan? 80 ke 90 A minor, A plus dan sebagainya, nampak tak kan? Tapi dalam kompetensi tu tak ada benda tu. So kat situ bila saya menerangkan kata apa komputer ke tak komputer, saya berlandaskan kepada t-test, ujian t-test, perbandingan dan juga correlation. Nampak tak benda dia? Daripada situ yang saya tahu, oh dia ni, ni. Tetapi dia masih lagi tak menjawab lagi tentang apa kompetensi. Tapi saya tak ke arah situ, tapi saya ada sebut dalam saya punya finding saya kata untuk masa akan datang kajian-kajian berkaitan rapat dengan kompetensi visual ni bolehlah dikembangkan lagi. Sebab itu salah satu strategi yang kedua, kalau kita sendiri tak tahu apa benda nak buat, selain kita baca teori, kita boleh baca tesis lepas. Sebab tesis lepas dia memang dah tulis terang-terang pasal finding. So tak payah pening-pening, tengok tesis lepas cakap finding apa. Kat situ kita boleh sambung atau kita boleh kritik, kita boleh itu kita boleh buat macam mana cara kita nak buat. Sebab tu dalam research kita kena banyak baca. Itu salah satu cara lah untuk macam mana kita nak dapatkan finding dan sebagainya. Kemudian kat situ yang saya kata menyumbang interpretasi bermakna pada kerja-kerja visual. Macam saya kata Lester Hausen adalah bukan orang fotografi. So sebenarnya dia bercakap dalam segi aspek sosiologi semata-mata. Apa yang dia faham tentang gambar itu semata-mata tapi tak lihat dalam aspek teknikal. Inilah kita punya teori kita. Teori ini yang maksudnya sumbangan teori ini kepada kepada kajian-kajian akan datang. Maknanya daripada kajian kita dah menambah satu technical, pengetahuan teknikal tu penting dalam membuat interpretation. Itu. Okey, dan seterusnya saya kata bila kita dah ada indikator-indikator ini, kita dah jelaskan mesti ada interpretasi, apa indikator-indikator dalam interpretasi, apa indikator-indikator dalam manipulasi, apa indikator-indikator dalam teknikal. Maknanya gambar apabila membuat interpretasi ada guide dia, maknanya interpretasi itu lebih objektif. Bukan subjektif. Sebab that's why saya kata kalau biasanya orang kata bila sebut art and design, bila sebut fotografi saja, kalau kita interpret gambar, dia adalah bersifat subjektif. Tapi dalam forensik dia kena bersifat objektif. Maksudnya hakim ke, polis ke, juri ke, mana-mana orang dia tengok gambar tu, satu gambar tu, dia memberikan makna yang sama. Jadi itu yang saya katakan dia lebih objektif. Okey. Ini yang saya kata bila saya dapat data-data, saya buat rumusan penyelidikan saya, maknanya saya kata yang penggabungan teori secara holistik, dia bergantung. Macam saya gabung teori itu sebab saya rasa macam saya nak uji, oh rupanya kalau pakai Hauser ni saja tak cukup, kena tambah tentang teknikal. So saya cari satu teknikal punya teori, iaitu Barrett dan sebagainya. Maknanya saya gabungkan teori tersebut. Okey, lepas tu pula maknanya saya kata bila sebut research ni, kita kena berikan satu ruang yang cukup jelas, cukup luas pada kajian-kajian yang masa akan datang tentang pendekatan image fotografi forensik. Yang ni saya sebut tadi penambahan kompetensi visual, menyumbang ke pengujian kemahiran literasi visual. Mungkin siapa-siapa yang nak kaji ni boleh kaji tentang kompetensi visual ni. Sebenarnya yang kompetensi visual ni banyak dikaji dalam bidang pendidikan sebenarnya. Tapi masih lagi ada gap dia. Oleh itu ini pun salah satu peluang lah kalau nak ambil peluang untuk nak mengkaji tentang kompetensi. Lepas tu juga maknanya saya kata model sarwa jagat yang saya perkenalkan ni maknanya sebagai guideline dalam proses interpretasi, soal balas, pemeriksaan data forensik dan memahami bagaimana makna itu dihasilkan. Ini kita punya rumusan penyelidikan yang saya buat yang hasil daripada kajian saya lah. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Saya tak nampak yang yang tu sebab apa saya buka slide terus ke sini kan. Okey. Tak apa, saya bantu Dr. Nat. Okey, saya nak bercerita sikit. Saya nak bercerita sikit berkenaan dengan permasalahan kajian sikit Sebab apa saya tahu sebenarnya bila sebut teori ni dia pun ada kaitan juga untuk boleh juga kita nak kena jelas berkenaan bagaimana kita nak membangunkan permasalahan kajian. Okey, pendek kata begini. Kalau tak ada masalah, selalunya kajian ini perlu dilakukan sekiranya kalau ada isu. Pandangan saya, isu. Isu ni tak semestinya isu yang teruk. Kadang-kadang benda yang positif, dia bergantung kepada kajian kita. Jadi maknanya
kita mesti ada satu objektif, satu benda yang kenapa kita nak kaji suatu fenomena tu. Sebab tu permasalahan kajian ini dia perlu disampaikan, perlu merujuk pada fenomena yang dikaji dan disampaikan melalui isu-isu yang menimbulkan persoalan dia. Okey. Jadi Creswell ni, kalau kita baca buku dia, maknanya paling sebenarnya masalah kajian ni adalah satu yang kita sendiri rasionalnya, yang kita sendiri pakar, yang kita sendiri boleh kaji, yang kita sendiri rasa boleh solve dia punya limitation or delimitation dia. Okey, saya bagi satu cerita kat sini. Salah seorang pelajar master, dia ni nak kaji tentang forensik. Dia nak kata apa? Dia cadang dia nak buat 360. 360 darjah forensik. Maknanya dia kata apabila dia berada kat tempat kejadian, jadi maksudnya dia nak gunakan 360 teknik tu. Saya tanya satu soalan mudah aja saya tanya dia. Saya kata, kalau nak buat 360 ni, macam mana equipment dia ada ke tak ada? Oh, dia diam. Dia kata, equipment, entahlah doktor, saya pun tak tahu nak pakai equipment apa. Itu saya kata, costingnya boleh cover tak? Oh, dia pun terdiam. Dia kata, saya kata, kenapa awak buat 360 ni? Dia kata, sebab dia kata masa dia buat praktikal dekat jabatan polis tu, orang polis tu kata, begini. Itu sebabnya, apa yang tuan-tuan dan puan-puan semua patut ambil tahu di sini adalah, biarlah kita punya kajian kita tu, problem kajian kita tu yang kita sendiri tahu benda tu. Yang kita sendiri tahu, andai katalah tiba-tiba dia jadi begini. Macam mana kata apa benda yang unexpected terjadi. Kita boleh solve sebab kita tahu fenomena benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu limitation kita. Limitation kita apa? Kalau kita limitation kita duit, janganlah buat kata apa kajian itu di Indonesia. Kalau kan buat kata masjid-masjid di Indonesia contohnya, dah satu kerja pula kita nak kena pergi Indonesia pula nak buat kajian kat sana, padahal kita buat secara part time, kita kata apa buat di Malaysia dan sebagainya. Sebab tu kita kena rasional. Benda tu yang kita kena tahu, yang kita kena mahir, yang kita rasional dan senang untuk kita selidik. Okey, macam saya sebut tadi, masalah kajian tidak semestinya negatif, namun ia juga boleh merangkumi aspek positif terhadap suatu isu. Dan juga sebenarnya kita ni kena bersifat analytical dalam mengenal pasti masalah kajian. Kena berfikiran kritis. Kita kena banyak tanya soalan pada diri kita, apa isu yang nak dikaji, kenapa kita nak kaji benda tu, dan kita pun kena kaji. Dan kita pun kena tanya juga pada diri kita, apakah sumbangan research kita kepada penyelidikan akan datang kepada masyarakat. Itu pun kita kena tahu juga. Jangan pula kita kaji tapi tak berguna untuk masyarakat. Tidak ada gunanya juga. Sebab research PhD, dia memang akan, kita kena menulis pasal sumbangan terhadap teori, sumbangan terhadap masyarakat, sumbangan terhadap research method, kaedah dan sebagainya. Jadi yang ini sebenarnya memerlukan skill kita dalam berfikir dan juga menulis. Bila buat PhD memang menulis tu satu skill yang memang kita kena sangat mahir. Okey, ini tips yang saya bagi sikit. Okey, ini permasalahan yang baik. Okey, yang pertama boleh diselidiki. Maknanya tadi saya sebut isu yang dipilih mestilah boleh dikaji sesuai, relevan, boleh kutip data. Macam saya cakap, ada seorang kawan saya tu lagi senang. Dia buat kajian tentang literasi media. Tentang video kancil dan kura-kura. Dia nak tengok mana orang kata audience tengok ni macam apa faktor-faktor literasi dia. Dia buat macam mana? Dia punya sampling ni adalah pelajar-pelajar di Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia yang dia kata yang ada skul Meskom. Sebab dia adalah pensyarah Meskom di UPM. Jadi maknanya dia itu sebagai satu kelebihan kepada dia untuk dibuat kajian tersebut. Alhamdulillah dapat. Itu sebabnya supervisor saya selalu cakap, jangan fikir untuk buat satu benda tu terlalu complicated yang sangat-sangat sehingga menyusahkan kita. Jangan buat satu benda yang mengubah dunia, okey, tapi buat katanya
asalkan kita boleh dapat PhD, itu yang kita kena jelas kat situ. Yang kita boleh dapat PhD, sesimpel, semudah yang boleh. Okay. Yang kedua adalah isu kajian penting dah boleh menyumbang. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang memang kajian tu 360, fotografi forensik. Memanglah sonok dengar canggih 360. Tapi tak boleh pakai pun kat Malaysia sebab kat Malaysia memang tak pernah ada lagi pun pakai 360 fotografi forensik di dalam crime scene fotografi. Saya kata yang pakai benda ni hanya di accident scene saja. Itu pun tak secara total. Saya kata kan. Jadi maknanya adakah kajian tu menyumbang? Jadi maksudnya kita kena fikirkan kajian ini perlu menyumbang kepada masyarakat ke, penambahbaikan satu bidang ke dan sebagainya. Dan paling penting, masalah kajian ini boleh dikembangkan, yang boleh dikaji secara mendalam. Dia bukan soal, aku dapat benda ni, aku hanya seorang. Tidak. Maknanya, kita berikan peluang kepada pengkaji-pengkaji untuk mencabar, mengkaji, membuat, memperkembangkan lagi kajian yang kita buat ni lebih mendalam, lebih luas lagi, lebih kembangkan lagi. Okay. Lepas tu pula isu bersesuai dengan pengkaji. Yang ni saya tegaskan, saya kata bila sebut kajian, bila kita nak bentuk kajian, buat kajian yang memang kita minat, yang memang kita pakar, yang memang kita dah baca bertahun-tahun sebelum kita buat PhD ni. Maknanya sebelum buat PhD ni kita baca bertahun-tahun. Macam saya expect semasa saya buat PhD ni saya nak kaji tentang undang-undang. Memang betul, masa saya di proposal kat UiTM hari tu saya bercakap pasal kita nak membangunkan SOP, Standard Operation Procedure tentang undang-undang. Saya masa tu saya mempertahankan benda tu masa saya defense awal-awal dulu, kelas respected. Tetapi rupanya PhD ni adalah kadang-kadang kita rasa kita tahu benda tu, tapi rupanya ada benda yang kita tak tahu, ada benda yang depan mata yang kita sendiri pun tak tahu benda tu. Rupanya kajian saya bila saya nak buat SOP tu rupanya dia terlalu complicated dalam bidang perundangan. So dalam bidang perundangan, sebab apa saya kena sedar bahawa saya adalah PhD saya adalah dalam communication. So PhD saya bukan dalam undang-undang. So maknanya saya tak boleh nak mengkaji undang-undang itu terlalu mendalam. Betul tak kan? Boleh juga kaji tapi tak boleh terlalu mendalam, dan saya kena kaitkan dia dalam bidang communication. Dan that's why akhirnya bila saya dah review, saya dah membuat brainstorm dan sebagainya berkali-kali, memang Dr. Liza pun tahu macam-macam saya dah hadap dan sebagainya. Alhamdulillah. Akhirnya saya rasa macam PhD saya ni rasa macam simple sangat ni, cakap pasal indicator literacy visual ini je ke, katalah kan. Tapi sebenarnya itulah yang kita kena buat sebenarnya. Benda paling mudah sebenarnya. Percayalah cakap saya, bila satu tempoh dah habis PhD, bila baca thesis, kita rasa macam sebenarnya boleh buat lagi baik daripada ni. That's why yang kalau orang nak pinjam thesis tu kita rasa macam berat, dia macam tak best lah thesis, padahal masa nak buat tu azabnya memang masya-Allah lah. Okey. Dan yang terakhir adalah isu kajian perlu mempunyai nilai etika. Yang ini etik kena jaga. Okey, ada setengah benda macam contohnya data-data, kalau kita boleh ikut follow, kita boleh buat, kita buat. Kerahsiaan data, kita etika, kita nak mohon kebenaran sana, nak mohon kebenaran sini. Macam saya cakap, kat sekolah memang sangat tak adalah susah. Dia agak complicated juga nak buat permohonan untuk nak masuk sekolah-sekolah. So kalau tak boleh, macam tak boleh nak hadap benda tu, baiklah cari benda lain. Nampak tak maksud dia? So kita dah boleh agak dah. Kita sebenarnya dah boleh agak dah penemuan kita tu macam mana proses perjalanan PhD kita dan bagaimana dia berlaku. Kita dah boleh agak pun sebenarnya. Jadi kalau kita nak membangunkan pemasalah kajian, kita kena bangunkan berdasarkan benda yang memang kita dah membaca, dah kaji, dah kutip data, dah tahu, dah mahir, dah minat benda tu. Ini yang saya cadangkanlah kepada semua. Okey. Ini dia sumber-sumber yang tadi saya sebut tadi tu. Okey, bila sebut teori dengan permasalahan kajian ni, okey, kalau kita dah jumpa teori, kita dah baca fenomena, kita dah tahu permasalahan kajian, kita ada minat tentang pengkajian tersebut, ada pengalaman pun dalam benda tu, insya-Allah ubah macam mana pun kita boleh hadap, tak ada masalah. Okey. Yang kedua,
Bila sebut PhD, bila sebut teori, kena membaca. Kena baca literature review. Kena baca banyak jurnal. Sebab dalam jurnal-jurnal tersebut, kalau dia baca pasal teori ni, dia ada membicarakan gap-gap teori. Gap tu, nak jumpa gap tu yang kita nak kena cari. Okay. Yang ketiga, kita kena aplikasikan teori dalam pembangunan instrumen. Pembangunan instrumen survey, pembangunan instrumen soal selidik, pembangunan instrumen observation. Sebab apa? Sebab kita nak uji teori. Kalau kita tak bangunkan instrumen soal selidik berlandaskan kepada teori, macam mana kita nak menulis nanti dalam dapatan? Betul tak? Bukan kita hanya dapat saja data saja, tapi kita boleh dapat dalam segi menguji teori-teori tersebut. Kita juga boleh juga menguji juga tengok juga kaedah-kaedah pendidikan yang baru yang baru ataupun mungkin yang bersesuaian dalam bidang-bidang yang tertentu. Macam contohnya kalau baca dalam eksperimen ni, kaedah eksperimen ni dia sangat kurang digunakan di School Art and Design dan School Mass Communication. Ada satu artikel berkenaan dengan perkara tu. So boleh baca. So kenapa? Sebab eksperimen ni adalah more to scientific punya kaedah sebenarnya. Boleh baca kaedah tersebut. Tapi kita dah boleh tahu dah nak pilih bentuk-bentuk ujian yang kita nak gunakan, macam multivariate, multinomial, t-test, kalau data tu skew ke tak skew ke, dah boleh pakai correlation. Tapi PhD jangan pakai correlation semata-mata. Kalau master correlation tu okey lah kot jasa. So ini nanti Dr. Raouf nanti saya terangkan sikit nanti pasal kuantitatif data ni. Dan macam sebenarnya saya beritahu terus terang, masa saya mula-mula nak buat kuantitatif, saya menangis, memang menangis. Sebab apa? Berasap otak. Sebab saya matematik memang tak pernah lulus masa sekolah. Tiba-tiba pula bila buat PhD saya kena buat statistik. Saya memang tak tahu pasal statistik. So saya rasa macam itu susah. Tapi bila saya pergi kursus, saya buat dia punya macam step by step, saya ikut step by step, saya belajar, saya explore, saya sebagainya dan sebagainya. Bila kita dah faham, sebenarnya kuantitatif data dia sangat senang nak diinterpret sebenarnya. Sebab apa data statistik yang keluar, itu yang kita ulas. Dia tak ada macam berlandaskan sekian-sekian, tidak ada. Dia senang. Tapi macam kawan saya, dia pakai data SPSS saja untuk PhD dia. Tapi dia punya ujian banyaklah. Dia uji multinomial rational, banyaklah dia punya ujian-ujian dia. Nak tengok kekuatan-kekuatan teori. Okey? Jadi maksudnya ingat pesan saya, teori kena diaplikasikan dalam kajian. Sebab tu dalam PhD saya rasa saya tak pernah jumpa thesis PhD yang tak ada perlu teori. Kena ada teori. Okey? Tapi kalau saya salah nanti betulkanlah. Tapi pada pandangan saya, kalau tak ada teori, macam mana kita nak menyumbang terhadap korpus ilmu tu? Macam mana nak umbang? Ni Okey, kemudian ingat bila kita buat PhD ni, kita kena more organized. Okey, kita kena tahu kita punya track research kita. Sebab tu pesan saya, kerangka konsep sangat mustahak. Mula-mula masa kita nak membuat research PhD, nak buat kajian tu, kerangka konsep sangat mustahak. Buatlah kerangka konsep dulu. Buatlah kerangka konsep dahulu. Sebab daripada kerangka konsep tu, ceritalah dekat mana-mana supervisor tengok kerangka konsep jelas, insya-Allah on track research kita tu akan berjalan dengan lancar, baik dan sempurna. Tapi kalau kita sendiri tak clear kerangka konsep, percayalah cakap saya, means kita sendiri tak clear kita punya research kita. Bila kita dah uji kerangka, dah buat data, dah ada data dan sebagainya, barulah ada theoretical framework. Theoretical framework maknanya yang kita dah uji dan sebagainya. Dan yang paling pentingnya adalah kita kena betul-betul memahami kajian kita. Kita kena mastering. Kiranya kalau siapa-siapa tanyalah, Dr. Azhar tanya ke, Dr. Sina tanya, saya tanya ke, kan kita boleh jawab sebab kita tahu benda tu. Tapi kita tak boleh jawab sebab apa? Kadang-kadang kita tak faham fenomena tu. Nak faham fenomena tu, bacalah teori.
kena baca teori. Daripada teori itulah baru kita faham, oh rupanya nak mau interpretasinya kena begini. Oh rupanya kepuasan dalam kata apa pekerjaan, rupanya ada teorinya begini. Oh kena begini. Maknanya kita memahami fenomena kajian kita tu. Dan memang saya bagi tahu selalu salah satu cabaran yang paling besar dalam PhD adalah membaca. So macam saya tak suka baca, tapi saya memang terpaksa buat sistem macam saya sebut pada last week tu yang jadual-jadual tu. Untuk saya tak mengantuk bila baca dan saya faham untuk saya membaca. Baca tak boleh sekali, baca memang kena banyak kali. Jadi bila sebut teori, kita kena betul-betul faham teori, barulah kita faham fenomena, apa fenomena dalam kajian kita tu. Okey? Jadi alhamdulillah. Setakat itu saja saya punya ni. So ada nak pertanyaan? Laju sangat ke? Okey. Alhamdulillah. Tak laju Dr. Nat. Konsisten. Alhamdulillah. Kita bagi pihak saya jelaslah, tapi tak tahulah bagi peserta-peserta. Jadi kita kalau sekiranya ada peserta-peserta yang ingin bertanyakan soalan, kita adakan satu sesi Q&A lah bersama dengan Dr. Nazri. Ya. Jadi peserta-peserta sekalian, ada soalan-soalan yang hendak ditanyakan kepada Dr. Nazri? Kalau tak nak secara verbal, boleh tulis dekat kat bawah tu. Ya, silakan. Boleh jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Cik Musadik. Assalamualaikum Dr. Nazri. Terima kasih Ya, kau bagi input yang banyak lah yang saya tak tahu, yang saya perlu belajar. Boleh saya tahu tajuk PhD Dr. Nazri dan macam mana doktor gunakan teori itu, dan adakah kena masukkan dalam tajuk ataupun tak semestinya hanya masukkan independen dengan dependen je, ataupun doktor terangkan? Saya masuk yang makna sarawak jagat tu. Tajuk saya adalah kena pembangunan model sarawak jagat berdasarkan indikator literasi visual dalam fotografi forensik digital. So maknanya saya menggunakan indikator literasi visual dalam nak membangunkan model sarawak jagat tu. Jadi maksudnya saya tak sebut teori teori tu dalam kita punya kerangka konsep kita tu sebagainya kan, betul kan? Jadi saya membangunkan model sarawak jagat tu berdasarkan indikator literasi visual. Itu dia. Okey. Terima kasih doktor. Jadi doktor punya model sarawak jagat ni ada tak doktor tulis dalam bentuk jurnal publication? Ada. Ada ditulis. Jadi bermakna dalam hal model sarawak jagat ni yang kita boleh katakan sebagai model makna ni, model interpretasi ni dalam menginterpretasi visual maknanya selain daripada ikonografi, selain daripada semiotik, selain daripada kritisism dalam untuk memaknai sesuatu visual tu, image dan sebagainya, maknanya model sarawak ni kita boleh gunakan jugalah untuk jadi bermakna kira satu kejayaan jugalah dalam konteks seni lukis dan seni reka. Bermakna sudah ada satu percambahan ilmu daripada kajian Dr. Nat mengenai satu teori baru yang dipanggil sebagai teori sarawak jagat. Maknanya boleh kita katakan bahawa ada kemajuan, ada satu extension, pemanjangan satu teori baru berkenaan dengan makna tadi tu, interpretasi. Itu yang saya lihat. Kalau selama ini dalam konteks tempatan, dalam konteks seni visual tempatan kita, dari segi teori makna ni saya rasa belum ada lagi. Belum ada belum ada sarjana-sarjana seni tempatan kita, sama ada dalam bidang pengajian budaya visual ke ataupun studio praktis. Saya rasa belum ada lagi teori satu teori baru yang mengangkat mengenai bagaimana nak menginterpretasi sesuatu karya tadi tu ataupun visual. Nasib saya baik. Sebab apa? Sebab tak banyak kajian tentang interpretasi dalam visual forensik. Tak banyak. Dia lebih banyak kepada proses. Dia lebih banyak kepada scientific, DNA dan sebagainya. Tapi lebih bila sebut visual forensik tu memang tak ada kajian. Bukan tak ada kajian, ada, tapi tak dijalankan secara menyeluruh lah. Tapi
nasib saya baik lah sebab gap tu besar. Ya, Gap saya besar. Ya, betul. Okay, jadi that's why maknanya sebenarnya kalau kita buat PhD ni kita kena ada strategi. Macam mana nak dapat PhD tu. That's why kita kena tengok bidang-bidang yang kata apa yang mempunyai gap yang luas lagi, yang tak banyak lagi kajian-kajian kan. Macam saya rasa macam fine art banyak dah kajian ni tentang fine art kan, betul kan? Banyak sangat design. Tapi PhD ni tambah satu indikator tu pun dah boleh ada PhD dah sebenarnya. Tapi nak dapat satu tu bukan senang tu sebenarnya. Banyak benda nak kena tengok tu. Jadi bermakna dalam bidang seni halus kita boleh tu untuk kita panjangkan lagi teori sarwa jagat tu dalam konteks seni halus dalam mana bagi staff-staff yang ingin melanjutkan pelajaran, saya rasa boleh tu kita merujuk kepada teori sarwa jagat untuk kita kembangkan lagi teori itu untuk digunakan dalam perspektif seni halus tadi tu. Bagaimana nak memaknai sesuatu image yang tertera dalam canvas itu yang menggunakan teori sarwa jagat tapi dengan satu lagi penemuan baru. Macam saya makna sarwa jagat dalam forensik. Jadi mungkin macam boleh buat contohnya, nak tengok dalam fine art. Nak tengok betul boleh tak masuk dalam fine art. Tiba-tiba pula tak boleh masuk. PhD. Sebenarnya. Itulah kelempungan dalam seni halus tu ya? Betul. Dalam research tu. Okey, Emilia Abdul Manan ada bertanya, teori adakah mesti dalam research PhD? Sebenarnya teori ni sebenarnya daripada research degree, master semua kena ada teori sebenar-benarnya. Kan? Jadi kalau nak ikutkan macam degree lebih pengenalan, tapi master ni lebih yelah dah solid dah sikit kot sebenarnya, dah faham dah pasal teori. Sebab apa? Teori tu dah menjelaskan fenomena kita punya kajian kita tu. Dan sebenarnya teori ni daripada research degree pun dah ada teori dah sebenarnya, sebenar-benarnya. Kan bila saya bila saya buat supervisor, saya kata sebab pelajar kita dia tak faham, sebab dia tak jelas, sebab apa dia tak faham fenomena tu, sebab dia tak baca teori. Teori tu menjelaskan fenomena, apa sebab benda tu berlaku. Mungkin kalau saya ada doktor-doktor boleh bantu saya ke kalau ada pandangan-pandangan ke kan, berdasarkan pengalaman ke. Ada doktor-doktor kita, Dr. Zam, Dr. Rosli, Dr. Sharmiza, Dr. Linda ada nak share tentang pembinaan teori. Dr. Norina daripada Mass Communication, terima kasih ya hadir. Dr. Norina ada nak share? Ada siapa nak share? Tak ada nak tanya apa-apa, tapi memang betul Emilia, memang sebenarnya bila kita buat kajian, memang teori kita tak boleh lari dengan teori. Memang kita kena ada teori. Sebab tu jangan kita cerita pasal terlalu kata nak buat ni, tapi kalau kita tak faham fenomena tu, susah kita nak faham research tu. Sebab tu ataupun Dr. Nazir, kita boleh katakan teori ni satu ilmu lah. Satu ilmu ya yang dikaji oleh sarjana-sarjana lah ya, dan ilmu tu sudah pastinya dibangunkan berdasarkan kepada pengalaman mereka, pengamatan mereka melakukan perbandingan dan sebagainya, maka itu timbul satu penemuan baru tentang ilmu tadi tu. Itu yang saya faham tentang teori. Betul. Jadi bermakna kalau kita nak buat kajian yang baru, kita harus ada pertolongan daripada satu ilmu ini. Bagi untuk kita membuahkan, memanjangkan ataupun memahamkan fenomena yang berlaku dalam PhD kita. Apa kesan dan apa dapatan yang kita akan perolehi berasaskan daripada teori yang membantu kita tadi tu, untuk kita menganjak kajian kita. Fenomena tu, Cik Puan Emilia, adalah lebih kepada perkara asas dia. Perkara asas dia. Apa yang sebetul-betul, contohnya, fenomena interpretation visual. Dia ada fenomena dia. Bila interpret kena begini. Dalam teori dia dah sebut dah benda-benda tu. Sebab tu kita nak fahamkan fenomena tu, kita kena baca teori. Dan teori bila kita dah baca, kita nak kupas lebih detail lagi, kita buat literature review. Dia ada sistem-sistem dia. Sebab tu, kalau kita sendiri tak faham perkara asas, contohnya, dahulu saya cakap, fotografi tak ada filosofi of fotografi. Rupanya ada. Flusser ada sebut pasal fotografi, filosofi fotografi.
apa yang disebut sebagai filosofi, dia ada sebut pasal apparatus, dia ada sebut banyak ni 1973 punya penulisan. Tapi penulisan itu still lagi valid sebab di situ kita faham kita ni sebagai apa, jurugambar ni sebagai apa. Dia kata sebagai camera operator. Maknanya itu pun sebagai satu indikator yang kita boleh jelas bahawa kalau kita kata apa sebagai jurugambar, kita bukan hanya mengambil gambar tapi kita pun kena dah boleh create kata apa proses communication, visual communication tu. Makna gambar tu. Kita makna tu. Maknanya apa yang Amelia maksudkan di sini ialah teori itu bermakna satu ilmu yang menyokong kepada fenomena. Begitu ke Dr. Nazri? Dia menjelaskan satu fenomena, menyokong satu fenomena, menjelaskan satu fenomena. Itu teori. Itu teori. Jadi secara fundamentalnya untuk memahamkan sesuatu teori itu perlukan pembacaan. Ini teori yang apa kadang-kadang kita baca teori tu, kadang-kadang kita rasa dia suit dengan kita punya kata apa research kita, kajian kita. Sebab tu kita kena banyak baca, sebab lagi banyak kita baca kita dapat nampak kalau fenomenanya lebih kurang sama je, itu dah bentuk satu indikator. Betul tak? Kan dah bentuk satu indikator, dah bentuk satu variable. Betul tak? Kan? Sebab dia mesti berkait-kait, sebab setiap teori ni dia mesti berkait-kait each other. Dia berkait-kait, lebih kurang aja sebenarnya. Kan? Cuma nak tengok gap teori tu apa maksudnya, research tu dah sampai mana sebenarnya, apa benda yang kata apa yang dia belum lagi membuat kajian dalam apa lagi, benda-benda baru lagi tak ada. Itu maksud dia. Okey. Assalamualaikum. Ya doktor. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Silakan. Terima kasih banyaklah. Saya rasa ni perbincangan yang sangat baguslah tentang teori. Dan nak tambah sikitlah tadi kaitan teori dan fenomena. Jadi teori ini adalah bukan sesuatu knowledge yang dipanggil tetaplah, dia boleh kita argue lagi. Maknanya teori itu tidak boleh kita ambil bulat-bulat. Kita boleh gunakan teori ini untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Jadi kaitannya dengan fenomena ini untuk memudahkan kita lebih faham kenapa sesuatu fenomena itu berlaku. Contohnya kalau fenomena alam, kita mesti tahu apa teori-teori yang boleh kita kaitkan dengan fenomena itu. Air pasang ke, itu ada teori-teori tertentu, graviti kan. Kenapa sesuatu itu berlaku mesti ada fenomena. Jadi teori ini sebenarnya membantu kita lebih memahami apa yang berlaku dalam satu fenomena lah. Saya nak share sikit tentang satu teori yang mungkin boleh kita kait rapat juga dengan keadaan yang berlaku sekarang ya. Teori dia panggil cultivation theory, tentang persepsi ya. Bagaimana kita melihat satu persepsi itu dan kita mengandaikan satu persepsi itu sebagai satu yang betul ataupun yang sebenarnya. Sedangkan dalam cultivation theory ni dia hanya bergantung hanya persepsi itu. Kalau kita lihat persepsi, kalau kita percaya pada satu persepsi itu, akhirnya kita percaya benda itu adalah yang sebenarnya. Sebagai contoh sekarang ni kalau kita lihat iklan ataupun media-media masa sekarang ni, dia netizen akan keluarkan satu komen-komen dan sebagainya. Tapi bila ramai yang membaca komen-komen tersebut, mereka percaya itu adalah isu yang sebenarnya. Sedangkan itu hanyalah persepsi. So ada teori-teori yang berkaitan dengan persepsi. Salah satunya lah cultivation theory lah. Mungkin itu dalam media. Jadi secara ringkasnya teori ni sebenarnya boleh kita kita kaji dan kita perbaiki ataupun kita argue. Kalau kita nak tolak teori itu pun boleh sebenarnya. Tapi bergantung kepada researcher lah. Okay. Sama ada nak mengguna method kualitatif atau kuantitatif. Jadi teori ni hanya membantu researcher, scholar untuk memahami fenomena lebih jelas lagi. Itu pandangan saya. Saya setuju sangat dengan pandangan Dr. Azhar. Contohnya kita nak uji teori tu. So that's why kita bangunkan instrumen dan sebagainya untuk kita kalau andai kata teori tu kita tengok macam kita tak setuju dengan sesuatu pandangan dan sebagainya, kita boleh tolak tapi kita dah menguji dah benda tu, teori tu. Sebab tu saya kata
sebenarnya teori ni banyak, dan teori ni sebenarnya dia bukannya kata apa tak boleh di-argue. Maknanya tak ada satu pun kat dunia ni, teori kat dunia ni yang perfect. Itu yang saya maklumkan. Maknanya kita boleh buat argument, kita boleh extend dia, tambah lagi. Maknanya bila kita buat PhD, nak tak nak kita kena bermain dengan teori, model. Itu adalah PhD. Betul Dr. Izzah? Ya betul. Assalamualaikum. Saya Dr. Dr. Rosli, apa khabar? Silakan. Boleh sharing sikit ke? Boleh silakan. Dia alu-alukan. Dr. Nat, baguslah you punya slide tu. Walaupun banyak kan. Bagus sebab buat tu. Saya pun tak reti buat macam tu. Okey, saya dapati ada dua pandangan yang berbeza tentang teori ni. Tapi yang samanya teori tu memang penting. Untuk apa-apa pandangan ni dia penting. Mungkin saya bertambah tadi Sawar Jagat di satu teori baru yang telah diperoleh oleh Dr. Nat. Hasil dia punya kajian, hasil dia penyelidikan tentang teori itu sendiri. Maksudnya ada gap berlaku antara teori dengan teori ni, maka Dr. Nat mengisi gap itu dengan menampik satu teori baru yang sedikit gitu kan? Gitu kan? Betul. Dr. Nat Betul. Ada satu lagi, kepentingan teori ni adalah untuk menjawab sesuatu. Teori ni menjadi satu alat. Saya menggunakan pendekatan yang begini. Saya melihat semua teori-teori dan saya memilih apakah teori yang sesuai untuk saya gunakan bagi menjawab persoalan saya. Betul. Contohnya kalau Sawar Jagat yang Dr. Nat kata tu, kita juga mungkin boleh merujuk kepada teori Panofsky lah kan. Maksudnya lapisan makna yang dibawa oleh Panofsky, 3 lapisan makna tu. Dan salah satunya ialah makna yang universal lah. Selain makna yang peribadi dan makna-makna yang mungkin lebih deep lagi, peringkat dalaman. So dalam Vietnam ada juga teori yang begini. Saya melihat teori dalam konteks yang saya lihat ialah saya menggunakan teori yang sedia ada, walaupun mungkin ada kekurangan, tapi saya menggunakan teori tersebut untuk menjawab persoalan-persoalan kajian saya. Contohnya kalau saya menyelidiki sesuatu arca, saya dapat bidang arca, saya untuk kata orang untuk mendapat satu finding tu, saya gunakan teori-teori tertentu untuk membacanya. Kalau saya tidak menggunakan teori, saya menggunakan pandangan-pandangan atau konsep-konsep yang bukan established, nanti kita punya dapatan tu tak valid lah. Macam orang kau guna teori apa ni kan? Kau gunakan teori kau sendiri ke? Kata lukisan ni ada konteks patriotik lah kan? Arca ini boleh dikatakan arca yang bersifat nude dan sebagainya. Sebab kalau tidak bersandarkan kepada teori. So jadi pendapat saya, salah satu lagi teori yang boleh kita gunakan dalam pengkajian kita ialah menggunakan teori tersebut untuk menjadi alat lah atau instrumen kita melaksanakan kajian kita. So itu yang berlaku lah. Berbeza dengan Nat, this is very, sebab apa? Kadang-kadang kita boleh menghasilkan satu model baru atau teori baru dari teori-teori yang sedia ada. Saya lihat Dr. Nat mungkin lebih ke situ. Apatah lagi dalam forensik tu dia tak ada sesuatu yang lebih tepat. Tadi saya best sangat bila you kata membuat jawapan yang objektif dalam seni visual kan. Kita pentaksiran pun dia very subjektif, tapi bila ada suatu instrumen, ya itu. Cuma mungkin secara ringkas, mungkin dalam satu paragraf atau dua paragraf, apa sebenarnya Sawar Jagat teori yang Dr. Nat, apa ciri-cirinya Dr. Nat? Kalau boleh sepintas lalu yang boleh mungkin, yalah, macam Panofsky tu dia dah kata dia 3 level meaning, ada itu ada ni kan. So macam kalau Dr. Nat punya penemuan tu, secara ringkas macam mana penemuan Sawar Jagat yang tu nak selain kata image ni bersifat universal kan. Melihat burung tu, kalau burung dalam konteks universalnya dia keamanan begitu kan. Tapi kalau bersifat nation tu dia lain kan. Burung ni sebab lain. Kalau melihat bendera tu orang kata universalnya lambang negara. Tapi kita melihat bendera dalam konteks Malaysia, konteksnya berbeza. So dalam Sawar Jagat ni mungkin ada sedikit lah yang mungkin boleh sharing secara ringkasnya. Itu saja kot pandangan saya. Terima kasih. Okey, boleh. Terima kasih Dr. Rosli. Okey. Sebenarnya dalam makna Sawar Jagat ni, teori model makna Sawar Jagat ni dia ada 3. Iaitu dia mesti perwakilan realiti, dia mesti bersifat objektiviti, dia mesti keboleh percayaan, boleh percaya. Okey, saya cerita sikit je lah. Kalau perwakilan realiti ni maksudnya apa sahaja yang berlaku dekat tempat kejadian ataupun situasi, itulah yang diwakil.
Maknanya dia tak ada kata apa, bukannya kata apa ada layer-layer meaning dan sebagainya. Yang kedua adalah dia dah membangunkan kod-kod pembinaan makna tu. Okey, bagi objectivity maksudnya ada elemen-elemen formalistik, keindahan, estetik, technical, benda ni adalah objektif. Okey, saya kata kenapa? Sebab contohnya kalau kita shoot gambar, memang dah kat gambar tu ada exposure dia, dah lengkap lah aperture, shutter speed, ISO. Memang benda tu dah nyatakan jelas kat situ. Dan begitu juga dengan kata apa, dia punya reka letak komposisi dia. Dan yang ketiga adalah mana Sawajagat ni menjelaskan macam mana kebolehpercayaan terhadap image tersebut, credibility dia sebagai exhibit, integrity dia, professionalism dia, kesahihan dia, dan juga dia punya value of keterangan dia, nilai keterangan dia. Jadi itu yang kata makna Sawajagat ni dia fokus pada 3 benda tu. Jelas tak? Jelas tak Dr. Liza dapat? Jelas. Dapat Baik, good. Dapat je lah. Buat dalam bentuk model pun bagus tu. Senang. Betul. Terima kasih banyak, Tunat. Thank you very much. Terima kasih banyak. Lagi ada soalan? Okay, ada soalan lain? Cik Wale ada soalan? Puan apa tu, Raja Norazila ada? Tu daripada Kelantan ke? Cik Amelia? Cik Aida ada apa-apa? Cik Azhar? Cik siapa lagi tadi? Cik Razik ada? Cik Saifuddin? Cik Saifuddin ada soalan? Saya ada soalan. Okey, silakan Ustaz. Assalamualaikum Dr. Nazri. Alhamdulillah. Nak tanya macam kalau buat PhD ni maksudnya adakah macam tajuk tu boleh tukar dari semasa ke semasa? Sebab ni saya apa yang saya lihat je lah. Sebab bila doktor kata tadi tajuk tu doktor buat pasal kajian model Sawajagat tu. So adakah macam masa defense proposal lagi walaupun belum test tapi doktor dah pakai tajuk tu? Adakah macam boleh ataupun kita buat dan kalau benda tak jadi macam kita expect kita boleh tukar tajuk tu? Betul. Dia sebenarnya saya kat terus terang tajuk memang always kena tukar. Bertukar-tukar. Itu sebabnya kalau saya berjumpa supervisor saya cakap macam tadi, supervisor kata nanti dulu, tajuk nanti dulu. Even kita nak hantar pergi nak hard binding pun kadang-kadang tajuk pun bertukar kadang-kadang. Sebab dia macam tu, is normal. Jadi maknanya tajuk tu dia mestilah berlandaskan dengan apa yang kita tengah buat, yang research yang kita nak buat tu. Sebenar-benar dia. Kadang-kadang kita cakap setting awal-awal sebab kadang-kadang masa kita tengah buat kajian ada data datang, ada macam contohnya pemboleh ubah yang baru datang dan sebagainya. Kadang-kadang kerana itu tajuk kita berubah. Sebab tu memang tajuk memang always sentiasa berubah. Memang saya cakap tu sudah. Walaupun kata apa esok nak binding, memang tajuk memang akan berubah kadang-kadang lah. Tapi alhamdulillah sebab macam saya dah tajuk tu kita dapat sebelum saya hantar masa untuk Viva PhD saya. Maknanya kita dah clear cut dah kat situ. Maknanya dipersetujui lah oleh examiner dan kata apa semua, diorang tak komen sangat pasal tajuk tu. Okay, Cik Musaddiq memang tajuk berubah. Tu memang Cik Musaddiq. Bukan tajuk je berubah. Lagi satu doktor. Bukan tajuk je berubah Cik Musaddiq. Kadang-kadang kerangka konsep pun berubah, selalu berubah. Kerangka konsep. Kadang-kadang lah. Lagi satu doktor, contohnya kalau dah DRP dan dipersetujui oleh board of yang DRP tu bahawa itulah tajuk dia, adakah boleh sebenarnya dia ubah-ubah lagi sampai ke Viva? Boleh. Itu saya tanya doktor, saya boleh. tak tahu. DRP kalau macam di UKM, chapter 1, chapter 2, chapter 3 memang kena siap. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tetapi data tu belum collect lagi. Data tak collect lagi, tapi chapter 1, chapter 2, chapter 3 tu dah siap. Mungkin kerangka konsep ke tajuk ke akan berubah setelah kita dapat data ni, tiba-tiba pula kita ada buat satu penemuan baru, benda-benda lain kan. Yang tiba-tiba pula kita nak ubah, nak masukkan, nak jadikan dia sebagai tajuk, model dan sebagainya. Memang walaupun DRP, memang saya cakap tu sekarang memang dia akan berubah. Walaupun dah lepas DRP. Okey, clear. Terima kasih Dr. Nazri. Ya, saya Dr. Nat. Halo Dr. Nat. Ya, saya Dr. Nazri. Dr. Nat and Musaddiq, mungkin untuk lebih clear sikit, pada saya yang berubah tu ialah title of the thesis tu sebenarnya. Tapi yang jangan silap pula, kita punya kajian tu dalam konteks subjek kan, konten itu tak berubah. Sebab sama juga, saya mengalami benda sama. Kadang-kadang tengah Viva tu kau cuba tukar ayat ni, tajuk ni kau tukar.
yang tukar tu tajuknya tapi dengan konten tu. Subjek kajian tu tak berubah. For example, saya seni arca tu sampai mana-mana pun 10 kali ubah tajuk pun subjek kajian tak berubah. So jangan salah faham. Maknanya bila kita menyediakan diri kita untuk buat satu kajian tentang sesuatu perkara, yang itu kita stick lah based on kita punya kepakaran. Cuma nak mengatur tajuk dalam konteks ayat tajuk tu saja yang berubah-ubah gitu. Bukan kita nak buat sahabat dagang nanti besok ditukar subjek lain pula. Dia tak yang tu tak berubah. Tajuk dari segi ayat tu saja yang diubah-ubah. Betul. Maknanya Musadik bukan nanti sekejap kita buat macam ni. Nanti dah nak bayar boleh buat. Tak, dia tak macam tu. Mungkin itulah saya boleh kongsi. Betul Rosli. Okey, terima kasih Dr. Rosli. Terima kasih Dr. Nak. Okey. Saya mencelah sikit boleh Doktor? Boleh silakan Dr. Silakan. Silakan. Okey, sebenarnya kalau tengok balik pada tajuk tadi, bagi saya variable tu tak berubah tau. Disebabkan itu adalah isu yang mana dalam isu itulah teori-teori keilmuan ni yang kita akan akan compile dalam literature review kan. Jadi saya rasa variable tu yang tak berubah. Mungkin dari segi topik, subjek or location itu berubah, tapi variable tu tak berubah. Sebab itu yang isu yang seseorang researcher tu nak buat lah. Itu pandangan saya lah. Setuju. Begitu saja. Okey, ada lagi? Ada lagi Cik Samudin, ada nak apa? Senyap je daripada center itu. Saya pula benda-benda okey ke tak okey ni senyap. Okey. So ada apa? Tak ada. Ada lagi? Adakah teori? Saya nak tanya sikit lagi, Dr. Nat. Boleh? Boleh. Dr. Nat, dari segi theoretical framework macam di UKM perlu tak diletakkan di di chapter 1 ataupun di chapter 3. Maksudnya kita punya theoretical framework. Sebab setengah researcher tu dia letakkan juga masa di chapter 1 tu dia punya gambaran awal dia punya dia punya theoretical framework itu. Macam tu. Okey, macam di UKM kita letak di chapter dari segi adakah dia letak chapter 3 ataupun letak di chapter 1. Chapter tu ada ulasan pasal teori, dalam literature review. Lepas tu dalam chapter 3 iaitu masa kita nak jelaskan pasal eksperimen tu. Kan dia punya kerangka dia. Kisah dia. Chapter 1 memang kita tak letak kalau di UKM lah. Kemudian last di chapter number 6 bila kita nak cakap finding. Betul, pasal finding tu. Cik Razik kata tadi, dia kata tanya tadi adakah satu objektif satu teori? Tidak. Satu teori bercakap dengan semua pasal objektif tu. Maknanya dia bercerita pasal kita punya keseluruhan fenomena research kita nak buat tu. Bukan satu objektif tu satu teori, tidak. Jadi maknanya dalam research PhD tu macam saya gabung dua teori. Macam Dr. Zam berapa teori Dr. Zam? Dr. Zam? Satu. Dr. Riza berapa teori Dr. Riza? Satu je. Macam saya sebab saya bangun model. Dr. Zam bangun model tak Dr. Zam? Hello? Saya tak guna model. Macam saya gabung, saya buat model. So maknanya saya gabung dua teori. Saya nak uji dua teori tu. Tapi bergantung, ada orang pakai satu. Tapi jangan lebih daripada 2, 3, 4, 5 penuh kepala, jangan. Jangan banyak-banyak. Betul tak? Kata nak pakai So, okey, satu lagi saya nak tanya. Dr. Nat, apabila Dr. Nat test, maknanya masa finding masa chapter 6 tu nanti keluarlah satu conceptual framework Dr. Nat sendiri yang Dr. Nat buat satu kesimpulan. Okey.
kuantitatif kan? Ya, saya mixed method. Saya Kuantitatif. mixed method. Okey, sah. Okey. Kalau mixed method, maknanya nanti Dr. Nat akan dapat satu conceptual framework baru. Betul. Yang mana you akan letakkan juga di masa dekat finding. Betul tak? Betul. Betul. Sebab kita memang definitely kena test lah. Kan? Betul. Betul. Memang Ada satu lagi saya nak tanya. Ya, silakan. Okey, apabila Dr. Nat test ni, hipotesis dengan RQ tu dua-dua diperjelaskan tak ataupun Dr. Nat ambil salah satu? Saya jelaskan dua-dua. Okey, sah. Okey. Saya jelaskan dua-dua. Tapi memang saya cakap dengan Dr. Liza pernah tengok TC saya. Memang kata apa, saya buat dua-dua. Hipotesis saja dah dekat 30 lebih, 34, 36 hipotesis. Hipotesis saja dah 36. Jadi memang kata apa, bahaya dia. Kata apa, sebab apa, RQ nak jelas, hipotesis pun nak jelas. Lepas tu apa, memang kita jadi banyak sangat kita punya apa benda tu tau. Tapi dia kena selari. Sebab tu yang saya kata, bila kita membangunkan soalan dalam kualitatif, dia mesti berlandaskan kepada teori tu, daripada instrumen kita dah bangunkan daripada kuantitatif tu. Nampak tak maksud dia? Kan, memulakan kita bangun instrumen tu dibangunkan daripada teori. Yang benda yang sama juga kita masukkan untuk membangunkan instrumen untuk soal selidik. That's why dia selari. Bila kita kita susun dia, that's why dia tak adalah macam dua entiti yang berbeza, betul tak kan? Dia macam mana pun kuantitatif dah jawab, dah ada hipotesis, tapi kualitatif yang akan menampung kelompongan. Dia lagi jelaskan lebih mendalam, lebih detail lagi. Ini yang saya kata kekuatan kualitatif. That's why kalau pandangan saya, kalau boleh buat mix lagi okey. Tapi ada orang pakai satu saja. Ada orang pakai dua-dua, tapi kalau boleh method jangan banyak-banyak sebab nanti membeningkan kepala. Kan? Jadi cukuplah 2, 3 dah okey lah tu rasa tu. Betul. Jelas So dekat kuali tu Dr. Nat buat secara deskriptif saya lah. buat semi structure, ya betul. Semi structure interview saya buat. Maknanya soalan-soalan tu saya structurekan dia semula balik. Kan, mengikut indikator-indikator dalam kajian saya dan teori yang saya dah buat, dah kaji, nak uji tu. Macam tu. Sebab supervisor saya ni saintis. Dia kata saya tak percaya kepada subjektif. Saya percaya kepada numbering. Jadi saya nak kena tunjukkan dia numbering dulu. Tu yang statistik tu saya kena tunjukkan dia. Sebab dia memang very particular pasal statistik. So dia punya power dia tengok, dia dah boleh tahu dah, ni kira ni salah ni, point tu dia boleh tahu dah, t-test kan, dia boleh faham, dia boleh baca. Supervisor saya yang nombor 2 pun seorang yang pakar statistik kan. Jadi memang alhamdulillah lah, ilmu yang mereka bagi pada saya tu sangat berguna sebenarnya, sangat-sangat berguna. Saya dulu, saya ingat orang IELTS saya tak payah numbering. Macam Dr. Zah pun sama kan, kita Dr. Zah orang IELTS kita ingat tak payah nombor-nombor, tapi nombor tu sebenarnya lebih kata apa, lebih bila kita bentang tu dia lebih solid lah, orang nampak boleh percaya juga kan, betul kan Dr. Zah statistikal kan, macam tu lah lebih kurang. Okey, ada lagi soalan? Okey, ada lagi? 1 minit lagi untuk kita tamatkan kita punya sesi bengkel kita pada hari ini. 1 minit lagi. Ada lagi nak share? Nak bertanya? Beri pandangan? Minggu depan siapa? Dr. Liza minggu depan? Kita persilakan Profesor Madya Dr. Azhar bin Harun. Kena dengar tu. Ya. Dr. Azhar. Okay. So insyaAllah nanti saya dalam minggu yang terakhir ni saya akan cerita lebih lanjut lagi pasal statistik. Mungkin nanti Dr. Zah boleh bantu saya sikit-sikit kan. InsyaAllah kita akan cuba membantu sehabisnya lah pensyarah-pensyarah kita yang sedang nak buat PhD. Tak kisah daripada mana-mana, Perak ke Kelantan ke, kita willing nak bantu. InsyaAllah nanti kita akan cuba create lah kot satu sesi lah khas untuk kuantitatif sahaja nanti insyaAllah.
Dan saya rasa kualitatif Dr. Azhar ada. Dr. Azhar ada, Dr. Linda ada, Dr. Rusli ada, Dr. Liza ada, apa semua kan. Saya rasa ni satu ilmu yang sangat baik. Dan saya harap dapatlah berkongsi dengan semualah dan insyaAllah dapat digunakanlah untuk ni Halo, Dr. Ya, Nat. ya saya. Dr. Nat, Dr. Liza. Dr. Liza. Ya, Dr. Rusli. Saya duk terfikir sesi macam ni sesi yang bagus. Boleh tak kalau kita mungkin didokumentkan sesi ni tau. Mungkin based on slideshow yang masing-masing dah buat tu. Mungkin buat dan kita compilekan jadikan satu macam kata proceeding tidak, tapi at least ada satu booklet ke dari based on kita punya sesi ni. Jadi kalau dalam ada 7-8 orang kan, kalau kita boleh lakukan based on slide pun tak apa kan. Ya, betul. Nanti kita boleh sharing lah dalam konteks berdokumen. Betul. Boleh Dr. Rosli. Bagus idea tu. Memang sebenarnya untuk pengetahuan Dr. Rosli, kami di unit penerbitan dan penyelidikan FSSR UiTM Terengganu Melaka memang kita sedang berusaha untuk memastikan kita punya penerbitan dan penyelidikan meningkat. Jadi kita memang memerlukan banyak tajuk-tajuk penerbitan dan penyelidikan dalam kalangan kita untuk kita terbitkan sebenarnya. Kita sebenarnya memang kita memerlukan kajian-kajian dalam konteks tempatan kita ini yang menjurus kepada seni visual yang memang kita sebenarnya kita kekurangan lah ilmu-ilmu seni kimia ini, akademia ini sebenarnya. Secara attender. Yang ini tak usah lah terlampau kata orang susah payah sangat kan. Yelah. Kita kan pernah tapi kita buat presentation kat KBM lah siapa tu doang just collect je. Betul. Tu edit sikit jadikan satu macam dokumen bertulis je untuk kita baca balik ke kan untuk kawan-kawan sharing kan. Ya boleh. Nampak. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Dr. Liza, Puan Amelia dia minta secara attendance, boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Nanti boleh sahkan attendance lah kot untuk boleh minta jam latihan InsyaAllah nanti saya boleh sign nanti insyaAllah. Boleh? Boleh Okey, so terima kasih lah pada Dr. Liza. Saya pulang pada Dr. Liza balik semula Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sekejap ya. Okey, mungkinlah tadi selesainya siri bengkel kita yang seterusnya yang bertajuk Pembinaan Teori oleh KPT kita Dr. Nazri Muhammad Sharif. Jadi saya bagi mewakili unit penerbitan dan penyelidikan FSSR UiTM Cawangan Melaka ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas ceramah yang amat-amat bermanfaat ini dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang masih setia bersama dengan kita sehingga ke hari ini untuk mendengar dengan lebih lagi mengenai siri-siri bidang yang berkaitan dengan penyelidikan ini Jadi seterusnya pada minggu hadapan jangan lupa pada hari yang sama, waktu yang sama di mana kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Azhar bin Harun tajuknya berkaitan dengan induktif dan diduktif analisis. Jadi saya rasa perlu masuk, perlu dengar dan kita kalau boleh bertanyalah mana-mana yang kita tidak tahu, mana-mana kita kurang jelas kepada Profesor Madya Dr. Azhar. Jadi saya harap Profesor Madya Dr. Azhar dapat bersedia pada minggu hadapan pada waktu yang sama dan hari yang samalah. 2 hingga 4 petang. Jadi peserta-peserta kekallah kehadiran anda sebab jam latihan akan diberikan kepada anda semua insya-Allah Dan bagi penceramah tetap akan kami berikan surat lantikan penceramah Jadi insya-Allah tapi kita bagi kemudianlah begitu. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih dan saya ucapkan selamat berbuka puasa dan bye bye. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bersama. Thank you semua. Terima kasih Dr. Nat, Dr. Liza. Terima kasih semua.